Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan rahmat dan inayahnya pada hari ini saya Cikgu Muhammad Azmi bin Sulaiman dapat bersama-sama anda semua, khususnya murid-murid yang mengambil mata pelajaran sains komputer. Rakaman video ini adalah bagi program PEC, iaitu PPD Sabak Bernam Education Channel. Selamat menonton juga video-video lain yang tersedia dalam saluran pendidikan PEC ini. Segmen kali ini adalah bagi mata pelajaran sains komputer tingkatan 5. Bidang yang akan cikgu sampaikan adalah pengkalan data lanjutan. Cikgu akan menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan tajuk model hubungan data. Cikgu mulakan dengan pengenalan kepada pengkalan data dan model hubungan data. Manusia sering melaksanakan kutipan dan pengumpulan data. Pelbagai kaedah dan model digunakan bagi tujuan tersebut. Data adalah sangat penting bagi memperolehi dan menjana maklumat yang sah dan boleh dipercayai. Model tertentu digunakan sebagai format atau panduan semasa kutipan dan pengumpulan data dijalankan. Satu model yang kerap dan popular digunakan adalah model hubungan data. Model ini sesuai digunakan pada aplikasi sistem pengurusan data atau DBMS seperti Microsoft Access, Oracle, MySQL dan banyak lagi. Model hubungan data telah diperkenalkan oleh Edgar Frank Cote pada tahun 1970. Beliau bekerja dengan IBM sebagai seorang pengatur cara perisian matematik dan beliau juga adalah pengasas theoretical pengkalan data hubungan yang digunakan sehingga hari ini. Baiklah, seterusnya cikgu akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada murid-murid semua tentang terminologi yang terdapat dalam topik model hubungan data. Yang pertama, hubungan adalah konteks model hubungan data. Hubungan ini sendiri adalah merujuk kepada nama jadual itu. Jika jadual tersebut bernama murid, maka hubungan juga dinamakan sebagai murid. Yang kedua, data. Data adalah merujuk kepada butiran-butiran yang terdapat di dalam jadual. Banyak data boleh diperolehi dari koleksi jadual-jadual dalam sebuah pangkalan data. Ketiga, atribut. Ia merujuk kepada medan atau lokasi yang ditetapkan untuk menyimpan data yang tertentu pada sebuah jadual. Kebiasaannya, sebuah jadual mempunyai lebih dari satu atribut. Keempat, atomik merupakan istilah yang merujuk kepada suatu keadaan di mana hanya ada satu data dalam satu atribut. Jika satu atribut diisi dengan beberapa data, kita sebutnya sebagai keadaan yang tidak atomik. Kelima, rekod. Satu rekod yang sempurna akan terbina dari gabungan beberapa data dalam lajur atau baris yang sama dalam sebuah jadual. Keenam, cardinality. Biasanya, cardinality akan disebut sebagai satu atau banyak. Untuk menentukannya, kita akan merujuk kepada bilangan rekod pada jadual hubungan. Dan ketujuh, skema hubungan. Skema hubungan merupakan kaedah atau format yang lazim digunakan bagi menjelaskan hubungan di antara hubungan iaitu jadual itu sendiri
dengan atributnya. Selain 7 terminologi yang dinyatakan tadi, terdapat lagi banyak terminologi penting dalam topik ini. Antaranya kunci primer. Setiap hubungan, iaitu jadual, mesti mempunyai satu kunci primer. Untuk menjadi kunci primer, data dalam atribut tersebut nilainya mestilah unik. Unik bermaksud nilai yang tersendiri. Nilai unik ini terdiri sama ada dari satu data sahaja atau nilai unik tersebut terhasil daripada gabungan beberapa data. Jika nilai unik yang terhasil adalah dari gabungan beberapa atribut, ia dipanggil kunci primer komposit. Seterusnya, kunci yang kedua adalah kunci asing. Wujud bila keadaan di mana atribut kunci primer yang dimiliki oleh sebuah jadual wujud juga dalam jadual asing atau jadual lain dengan nama atribut serta nilainya yang sama dengan atribut di jadual yang asal. Tadi cikgu ada menyatakan tentang satu terminologi yang disebut sebagai skema hubungan. Sebelum kita memperolehi skema hubungan yang tepat, terlebih dahulu kita harus mencari set hubungan yang terbina dalam sebuah pengkalan data. Set hubungan akan memetakan nilai yang sama dan juga nama atribut yang sama di antara dua atau lebih jadual. Jika kita lihat di sini, set hubungan memetakan hubungan di antara dua jadual. Daripada atribut kunci primer sebuah jadual ke atribut kunci asing sebuah jadual asing atau yang lain. Kita boleh melabelkan kunci primer sebagai KP, manakala kunci asing pula sebagai KA. Atribut kunci primer juga biasanya akan ditandakan dengan garisan di bawahnya. Set hubungan juga boleh berlaku dalam keadaan di mana kunci primer dipetakan kepada kunci primer komposit. Kunci primer komposit dilabelkan sebagai KPKA. Oleh kerana ia adalah gabungan beberapa atribut, maka kunci primer komposit juga biasanya ditandakan dengan garisan di bawah kesemua atribut gabungan itu. Ringkasnya, set hubungan adalah hasil pemetaan nilai dan juga nama atribut yang sama pada koleksi beberapa jadual dalam sebuah pengkalan data. Set hubungan memetakan atribut KP kepada atribut KA atau memetakan atribut KP kepada atribut-atribut KP-KA. Berikut adalah satu contoh pemetaan bagi hubungan antara atribut kunci primer yang dilabelkan sebagai KP dengan kunci asing yang dilabelkan sebagai KA. Jadual pertama dan jadual kedua masing-masing seperti berikut. Pada jadual pertama, atribut ID pelajar adalah kunci primer. Manakala pada jadual kedua, kunci primer adalah atribut ID subjek. Oleh kerana ID subjek juga wujud di luar jadual kedua, maka di sana, iaitu di jadual pertama, atribut ID subjek adalah kunci asing. Dalam situasi ini, wujud kekunci KP dan KA, maka set hubungannya adalah antara kekunci KP dan KA tersebut, iaitu di antara atribut yang sama namanya, iaitu ID subjek. Apabila hubungan berlaku, semua data dalam koleksi jadual yang terhubung dapat dicapai dan dimanipulasi oleh pengguna untuk tujuan menghasilkan output atau maklumat yang dikehendaki. Pengguna boleh memilih sama ada hendak menggunakan kesemua data atau hanya sebahagian data dari koleksi-koleksi jadual tersebut. Contoh berikut menunjukkan pengguna ingin menghasilkan sebuah maklumat dalam bentuk jadual
dengan mengambil data dari atribut nama dan atribut kelas di jadual pertama serta data dari atribut subjek di jadual kedua. Output atau maklumat yang dipaparkan adalah dijana dengan menggunakan data dari kedua-dua buah jadual yang berbeza. Tetapi set hubungan yang dibina melalui hubungan antara atribut kekunci primer dan kekunci asing kedua-dua jadual telah membolehkan pengguna mengakses semua data yang ada di dalam semua jadual. Sekarang kita lihat situasi yang lain pula, di mana terdapat jadual-jadual seperti jadual pertama dan jadual kedua yang masing-masing hanya mempunyai atribut kekunci primer sahaja tanpa ada atribut berjenis kunci asing. Pengguna pula perlu menggunakan semua data dari kedua-dua jadual untuk menghasilkan maklumat yang dikehendakinya. Maka satu proses bagi membina hubungan di antara kedua-dua jadual perlu dilaksanakan. Jika situasinya adalah seperti ini, maka sebuah jadual hubungan perlu dibina. Proses yang dilalui untuk menghasilkan jadual hubungan ini sebenarnya berlaku dalam peringkat kedua penormalan atau dipanggil juga sebagai 2NF. Pada jadual hubungan akan wujud kunci primer komposit yang sama nilai dan nama atributnya dengan kedua-dua jadual yang menghubungkannya. Jika kunci primer pada jadual pertama adalah atribut ID pelajar, manakala pada jadual kedua kunci primer adalah atribut ID subjek, maka gabungan kedua-dua kunci primer akan menjadi atribut ID pelajar dan atribut ID subjek pada jadual hubungan yang baharu dibina, dan atribut ini dipanggil sebagai kunci primer komposit atau dilabelkan sebagai KPKA. Dalam situasi yang sebegini, kekunci yang wujud adalah kekunci KP pada jadual pertama dan juga pada jadual kedua, serta kekunci KPKA pada jadual penghubung. Terbinalah dua set hubungan, iaitu masing-masing di antara kekunci KP dengan kekunci KPKA, iaitu antara atribut yang sama namanya. Set hubungan pertama adalah antara atribut ID pelajar jadual pertama dengan ID pelajar jadual hubungan, dan set hubungan kedua pula adalah antara ID subjek pada jadual kedua dengan ID subjek pada jadual hubungan. Sama seperti kepentingan pada hubungan situasi pertama tadi, hubungan bagi situasi kedua ini juga dapat membantu pengguna menjana output atau maklumat berbentuk jadual dengan menggunakan semua atau sebahagian data dari koleksi jadual-jadual dalam set hubungan yang diperolehi tadi. Contoh berikut menunjukkan jadual maklumat yang dijana adalah hasil daripada data yang diambil dari atribut nama dan atribut kelas di jadual pertama, serta atribut subjek di jadual kedua, dan juga data atribut markah dan grade di jadual hubungan. Jadual maklumat keputusan peperiksaan semester 2 yang dipaparkan adalah menggunakan data yang dijana dari 3 jadual yang berbeza, tetapi wujud dua set hubungan antara kekunci primer di jadual pertama dan kunci primer di jadual kedua dengan kunci primer komposit di jadual hubungan, membolehkan semua data dalam koleksi jadual-jadual tersebut dapat diakses bagi memproses menjana maklumat tersebut. Setelah kita berjaya membina set hubungan yang tepat seperti contoh tadi, seterusnya kita boleh menjelaskan hubungan di antara jadual, iaitu hubungan dengan atributnya dengan menggunakan skema hubungan. Terdapat dua format bagi menulis skema hubungan yang tepat, iaitu format pertama
tuliskan hubungan iaitu nama jadual. Kemudian banner kotak header sebuah jadual dengan masukkan setiap nama atribut. Jika atribut itu adalah kunci primer, gariskan nama atributnya. Dan jika ia kunci asing, tandakan dengan garisan putus-putus di bawah nama atributnya. Atau jika ia kunci primer komposit, gariskan ke semua gabungan atributnya. Lihat contoh berikut. Format kedua, tuliskan hubungan sebagai nama jadual, kemudian diikuti tata tanda buka kurungan. Diikuti nama-nama atributnya, kemudian diakhiri dengan tata tanda tutup kurungan. Jika atribut tersebut kunci primer, tuliskan labelnya sebagai KP. Jika ia kunci asing, tuliskan labelnya sebagai KA. Jika ia kunci primer komposit, tuliskan labelnya sebagai KPKA. Lihat contoh berikut. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, cikgu buatkan kesimpulan dahulu. Dalam topik hubungan data ini, kita telah mempelajari tentang proses bagi memperolehi beberapa set hubungan ternormal. Cikgu telah menjelaskan bagaimana membina set hubungan. Dalam setiap hubungan atau jadual menerusi kewujudan atribut. Sama ada atribut tersebut adalah kunci primer, kunci asing atau kunci primer komposit. Jika hubungan-hubungan mempunyai kunci primer dan kunci asing yang sama nilai dan nama atributnya, set hubungan terus dapat dibina sebagai set hubungan di antara atribut berlabel KP dengan atribut berlabel KA. Jika hubungan-hubungan yang masing-masing hanya mempunyai kekunci primer sahaja, maka binakan dahulu satu jadual hubungan dengan mengambil dan menggabungkan kedua-dua atribut primer dari kedua-dua jadual tersebut bagi tujuan menjadikannya nilai yang unik dengan nama atributnya sama tetapi dalam sebutan yang digabungkan. Seterusnya, barulah set hubungan dapat dibina, iaitu set hubungan di antara atribut berlabel KP dengan atribut-atribut gabungan yang berlabel KPKA. Struktur data dapat ditunjukkan dalam bentuk skema hubungan yang menghuraikan struktur logik secara keseluruhan sesuatu pengkalan data. Dengan menulis skema hubungan, semua set hubungan yang terhasil dalam koleksi jadual-jadual ternormal pada satu pengkalan data dapat dinyatakan dengan tepat. Murid-murid boleh memilih atau menyatakan skema hubungan ini dalam format yang telah ditetapkan dan yang bersesuaian. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Muhammad Azmi bin Sulaiman. Semoga video pembelajaran ini sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid khususnya yang mempelajari mata pelajaran sains komputer dalam mempelajari topik ini. Cikgu amat berharap semoga pengajaran cikgu tadi dapat difahami dengan baik dan membantu murid-murid semua untuk menghadapi peperiksaan sama ada bagi kertas kerja projek maupun dalam kertas peperiksaan bertulis nanti. Segala kekurangan dan kelemahan cikgu mohon dimaafkan, yang baik itu daripada Allah jua. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmatnya. Sehingga berjumpa lagi di kesempatan yang lain, cikgu akhiri dengan ucapan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi. Sederap PPD Sabak Bernam terbilang.